Okey, seterusnya soalan SPM tahun 2019 tapi ulangan. Okey, kita bacalah. P ada sekian, Q ada sekian, RV diameter bumi. Dah bagi punchline satu, diameter bumi. So longitude R, PR diameter bumi. Apa diameter bumi? Okey, diameter bumi lagi sekali diceritakan ialah dia melalui pusat bumi. Okey, jadi jumlahnya memang 180, satu atas, satu bawah, beza dan sudutnya mesti sama sebab nak jadikan dia 180. Okey, atau kata lain lagi, lahnya sudut sama, arah beza. Lawnya sudut jumlah 180, arah beza. Jadi dalam kes ini P R ialah diameter bumi, cari R. P 38 darjah utara, 105 darjah barat. So R ialah sudut yang sama, lain arah, jumlahnya mesti 180. Beza arah. Jadi R nak tanya longitude, jadi kau kena jawab 75 timur saja. Okey, boleh? Alright. So, aku padam. Seterusnya soalan B. Jarak terpendek. Jarak terpendek kena ingat. Okey, tapi dia kata ini vertikal dari P ke kutub utara. Dia dah bagi punchline dah tu. Jadi confirm itu je lah. Sampai ke kutub utara je lah kau. Tak payah nak pergi mana jauh. Okey, so dalam hal ni kau kena tahu P dulu. Jadi ini berkaitan tentang atas bawah. So kita buatlah dia punya begini. Nak nampak? Kalau tak nak tak apa. So P dia kata 38 darjah utara sini P. Nak ke kutub selatan, kutub utara. So sini sampai sini sudutnya berapa? Aku dah tahu, iaitu 90 tolak 38 dapat jawapan kali 60 minit. Kenapa tak ada? Sebab dia berada di meridian, berada longitude, atas, bawah. Jadi ni jawapannya 90 tolak 38, 90 tolak 38 kali 60 Zas 312 sifar. So jawapannya ialah 312 sifar batu nautika. Okey, selesai. Okey, seterusnya soalan C. V terletak ke selatan Q dan jarak QV diukur sepanjang permukaan ialah 468 sifar. 468 sifar batu nautika. Cari latitude V. Okey, bila cerita jarak, si beza sudut yang dicangkum, iaitu beza sudut. Okey, sekarang dia kata yang ada data dekat sini nampaknya hanyalah si Q. So Q, apa datanya ialah 38 darjah utara, 48 darjah barat. Okey, persoalannya dia kata V terletak ke selatan Q. V terletak ke selatan Q. Maksudnya dia ke bawah, ke selatan. V tu terletak ke selatan Q. Okey, V tu terletak ke selatan Q. Okey, apa lagi? Dia boleh, kadang-kadang dia main kat sini. V tu di selatan Q pun boleh. V tu terletak dari selatan Q.
lagi cerita dia boleh bagi. Nanti aku bagi latihan yang tu pula. Okey. Sebab ini dia kata terletak ke selatan Q. Selatan Q lah. Kalau aku letak, okey lah, aku tunjukkan juga. Kalau katakan V kat atas, aku katakan V kat atas. V terletak ke selatan Q, ke selatan Q, ke selatan Q. Q tu ke selatan. Ke selatan menghampiri Q. Ke Q ke selatan. Dia kata, mula cakap V terletak ke selatan. Dah lah V tu akan ke bawah. Selatan siapa? Ke selatan Q. V tu ke bawah. Ke bawah siapa? Ke bawah Q. Tu maksudnya lagi kalau kau nak ubah. Okay. Alright, tak apa. Tu nanti kita tunjuk lagi. Okay, jadi maknanya dia ke bawah. Jadi bila ke bawah, maknanya yang samanya ialah latitude pula. Yang sama ialah longitudenya. So aku tahu sini ialah 40 darjah barat juga. So dia nak cari beza yang ini. Beza ni, beza sudut kalikan dengan 60. Jawapannya lah 468 sifar. Jadi beza sudut kat sini sudut long sama dengan 468 sifar bagi dengan 60. Tekan kalkulator. 468 sifar bahagi 60. So jawapannya 78. 78. So bezanya ialah 78. Beza sudut dia bukan jawapannya 78 latitude ni. Ni lagi sekali, bukannya 78 darjah utara ataupun selatan. Belum tentu. Cuma dia kata jarak daripada atas ke bawah ialah 78. Jadi ceritanya, buatlah ini untuk lebih kefahaman. Zas aku sini ada 38. Okey. Okey, katakanlah sini Q dia ke selatan. Jadi maksudnya dia ke selatan sebanyak sudut yang dicangkum pula. Dia bagi berapa tadi jawapannya? 78. Tapi kita tahu sini sampai sini 38. Sini sampai sini 78. Jadi yang mana aku nak? Okey. Kita nak baca yang kat sini ni. Jadi macam mana nak baca? Mesti daripada sifar. Jadi nak baca daripada sifar macam mana? Ni pergi ke sini, pergi ke masuk dalam sudut yang dicangkum. Dia kata lain 38 sama dengan 38. 38 tu ada dalam 78. Aku tak nak. Jadi kena tolak. So 78 tolak 38 dapat jawapan kali 60. Soalnya bukan nak cari latitude saja. So tak payahlah. So 78 tolak 38 jawapannya 40. Jadi sudut sini 40. Jadi dah ke bawah. So jawapannya ialah 40 darjah selatan. Faham? Okey. Seterusnya soalan di ada sebuah kapal terbang melepas dari V dan terbang arah utara ke Q. Kemudian terbang ke barat P sepanjang latihan sepunya. Purata dibagi ialah tak nampak. 600. Hitung jarak Q dari Q arah barat ke P. Okey. Macam aku terangkan, yang penting sebenarnya kau kena tahu dia punya gambar rajah dia. Okey, bermula dengan huruf P, V. Kau tak sini. Terbang ke arah utara ke Q, Zas. Sampai Q. Lepas tu Q pergi ke barat P, Zas. Pergi P. Ni kau kena mahirkan lah. Supaya boleh nampak. Okey. Dah. So sekarang dia tanya ialah cari jarak
Q ke barat P. Maksud cari ni. Okey. Ni nak buat ke bawah boleh, tak kisah mana-mana. Cuma kena faham kiri kanan di atas ada tak pakai cos. Tu dia. Sebab P dengan Q ni adalah sama latitudenya. Okey. Alright. Sebab dia nak tanya ialah Q ke P. Jadi jawapannya bila nak kiri kanan ialah beza, kita tahu ialah beza sudut kali dengan 60 kali dengan cos lah dia. So dekat sini beza sudut apa kalau kita nak cari kiri kanan, dia terletak kiri kanan, yang bezakan ialah longitud. Jadi longitud P ialah berapa? 105 barat 40 B. Jadi macam nak cari beza, 40 tu ada terletak dalam 105. Ataupun video sebelum ni aku dah tunjukkan. Jadi jawapannya 105 tolak 40 dapat jawapan kali dengan 60 minit kali dengan cos. Kat sini cosnya sama memanglah, iaitu 38. So tekanlah kalkulator. 105 tolak 40 sama dengan kali 60 kali cos 38. Jedeng. So jawapannya 3073.24. Jawapannya 3073.24 Batu Nautika. Itu untuk D1. Cerita D2 pula, dia kata hitungkan jumlah dalam masa jam diambil bagi seluruh itu. Okey, PQ kau dah tahu 3073.24. Sekarang kau cari ialah VQ. Tapi dalam kes ini kau kena tengok, kadang-kadang dia dah bagi data dekat soalan yang sebelumnya. Jangan kau main short sangat, kau kira juga. Sebabnya apa? Dia dah bagi datanya. Mana? Biasanya dekat soalan yang sebelumnya. Kau baca jarak QV sebenarnya ialah 4680. Jadi kau untung. Jadi nak tahu jumlah masa-masa, aku tahu formulanya ialah laju jarak bagi masa. So nak cari masa ialah jarak bagi laju. So jumlah jarak ini tambah ini, kau tambahkan. Okey, aku tambahkan 3073 tambahkan dengan 4680 dapat jawapan. Okey. Aku nak tuliskan. Okey, tuliskan jugalah. Sebenarnya kalau dari segi pemeriksaan penandaan, kau tulis macam ni pun dah kira betul. Sini sikit. Dah dapat markah dah. Ni kau tulis 3073.24 tambahkan dengan 4680, kau bahagikan dengan 600 pun boleh. Okey, terpulang, dia tak ada masalah. Okey, dapat tu kau bahagikan dengan 600. So aku akan dapat masa yang diambil ialah masanya sebanyak, mana tadi? Kalkulator. 12.92 jam. 12.92 jam. Okey. Baik. Macam aku dah tunjukkan sebelum tadi, kaedah dia punya nak dibundarkan atau tidak. Okey, tadi kan aku tak bundarkan kan? Aku bundarkan ke tak tadi? Entah, aku lupa. Tak kisah, tak masuk aku. Katakan aku buat ni balik lah. 105 tolak 40 dapat jawapan kali 60 dapat jawapan kali cos 38. Dapat ni kan? Tapi aku tak nak bundarkan 4, aku campurkan terus dengan 4
680. Yang ni. Terus aku terus campurkan yang ni. Okey, bagus. Sama dengan aku bahagi dengan 600. 600 ni bagi? 600. Okey, 12.92. So, tak ada masalah. Sama ada kau nak mudahkan atau tidak. Tapi macam aku cakap sebelum ni, kalau elok 2, nak selamat 3, elok 2, 1 jangan. Okey. Dah selesai.